الحمد لله قائل ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البحر والبحر ورزقناهم من طيبات وفضلناهم كثيرا مما خلقنا تفصيلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan selama-lamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan ruang dan kesempatan untuk meneruskan puasa kita pada hari ini, dan istimewanya pada hari ini merupakan hari nuzul Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah iaitu SKPP 51 dan Panitia Agama Islam kerana menjemput saya untuk menyampaikan tazkirah hari ini mengenai nuzul Al-Quran. Tazkirah saya ini sekejap sahaja, kita membincangkan mengenai mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, setiap penganut agama di dunia ini ada kitab-kitabnya yang tersendiri yang mereka amalkan dan mereka percaya. Contohnya orang Nasrani iaitu mempercayai kitab Injil, orang Yahudi mempercayai kitab Taurat, orang Hindu mempercayai kitab Veda, bagi agama Buddha mereka mempercayai kitab Tripitaka, orang-orang Konfusiau mempercayai kitab mereka Tao Te Ki, orang-orang Majusi mempercayai kitab mereka iaitu Zen Avesta. Bagi kita umat Islam mempercayai satu kitab iaitu kitab Al-Quranul Karim. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat. Maksud mukjizat adalah kelebihan ataupun keistimewaan yang diturunkan kepada para nabi, para rasul. Mukjizat yang diturunkan ini adalah mengikut keperluan dan suasana Nabi tersebut. Sebagai contohnya, Nabi Musa AS. Pada masa zaman Nabi Musa AS terdapat banyak sangat ilmu-ilmu tentang sihir ataupun silap mata, magic lah orang kata kan. Jadi Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa AS iaitu mukjizat sihir, iaitu dengan adanya tongkat Nabi Musa yang boleh bertukar menjadi ular yang biasa kita dengar. Andai kata kalau tongkat itu masih ada lagi kat dunia ni, masih ada lagi untuk masa sekarang ni, kalau kita nak guna pun tongkat itu tak ada apa-apa makna, sebab tongkat itu diturunkan kepada Nabi Musa pada keadaan dan suasana pada masa itu. Contoh yang lain seperti Nabi Isa alaihissalam, pada zaman Nabi Isa alaihissalam, teknologi perubatan masa Nabi Isa alaihissalam sangat-sangat maju ataupun berkembang dengan pesat. Jadi Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa iaitu boleh menyembuhkan orang yang sakit, dan teknologi yang tidak boleh diatasi ataupun ditandingi oleh orang-orang pada masa itu ialah menghidupkan orang yang mati. Jadi mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul ini mengikut tempat dan keadaan mereka. Tetapi pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan mukjizat Al-Quran, sebab pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, pada zaman jahiliyah tu, orang-orang lebih menyanjung
ataupun menghargai syair-syair Arab, sehinggakan syair-syair Arab ni terpampang di Kaabah. Dia gantung di keliling Kaabah dan mereka menyembah syair-syair Arab ini di keliling Kaabah, dan dia simbah pula dengan air-air wangi ataupun perfume setiap syair. Masa tu terkenal lah siapa yang boleh buat syair pada zaman tu, dia diibaratkan orang yang paling hebat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad sebagai menunjukkan betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan syair-syair yang lain. Kenapa Al-Quran ini dikatakan sangat mukjizat, sangat hebat? Contohnya, saya bagi satu contoh. Bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran, susunan dia, keindahan bahasa dia, gaya bahasa dia, balaghahnya dan kefasihannya sangat-sangat menandingi ataupun melempasi pemikiran orang-orang pada zaman tu, dan lebih menandingi syair-syair pada masa tu. Kalau kita dengar pun, walaupun kita bukan petutur bahasa Arab, tapi kalau apabila kita dengar syair bahasa Arab, syair ayat-ayat Al-Quran sangat-sangat tersusun dengan rapi. Contohnya, ada satu kisah yang di mana Musallamah Al-Kazzab. Musallamah Al-Kazzab ini dia mengaku diri dia ni sebagai nabi yang terakhir. Kiranya nabi palsu lah. Musallamah Al-Kazzab ni pada suatu hari tu dia berjumpa dengan Amru bin As. Dia tanya Amru bin As, semalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sampai wahyu tak daripada Allah? Lalu Amru bin As pun cakap, ada, semalam ada terima wahyu daripada Allah. Jadi Amru pun bacalah wal aus innal insana lafi khus sampai habis. Lepas tu Musallamah Al-Kazzab ni pun cakap, semalam pun aku pun dapat wahyu juga daripada Allah. Amru pun cakap, kalau macam tu cuba baca, aku nak dengar. Dia pun bacalah. Amru bin Musailamah ni pun bacalah wahyu yang dia reka sendiri. Contoh yang dia baca, ya baru innama anta iyadu wasadaru wasairuka nafrun. Contoh dia baca. Jadi Amru bin Aus ni pun tergelak lah. Apa maksud dia? Ya baru, wahai bulu, innama anta iradu wasadaru, kamu tumbuh dan kamu kena cabut. Wasairuka nafrun wa nakrun, sedangkan kamu tumbuh daripada lubang. Jadi Amru bin Aus ni pun tergelak lah dengan ayat yang Musailamah reka tu sendiri. Dan macam-macam lagi lah dengan ayat-ayat ciptaan Musailamah ni. Contohnya al-fil, ma fil, wa ma adraka ma fil. Gajah, apa itu gajah, macam mana itu gajah. Gajah ada telinga, ada belalai. Tu antara contoh-contoh. Apabila kita dengar pun ayat yang direka oleh orang-orang ataupun syair-syair bahasa Arab zaman dulu tu, kita pun dengar dengan cara yang tak seronok lah dengan susunan dia tu berbanding dengan Al-Quran. Contohnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kita nampak ritma dia tu. Walaupun kita tak faham bahasa Arab, tapi kita dengar ritma bahasa Arab tu,
tersusun dengan rapi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tu contoh-contoh ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Kita dengar pun rasa dia, ritma dia tersusun dengan rapi walaupun kita tak faham dengan bahasa Arab. Yang kedua, kita orang Melayu tak pandai cakap Melayu, tetapi kita boleh baca Al-Quran. Al-Quran tu dalam bahasa Arab, kita bukan penutur bahasa Arab, tetapi kita boleh baca bahasa Arab walaupun kita tak faham. Contohnya, kita orang Melayu, kita tak pandai cakap Cina, tapi boleh tak kita baca surat khabar Cina? Ataupun kita orang Melayu nak baca surat khabar Perancis? Memang tak boleh. Tapi mukjizatnya Al-Quran, walaupun bukan penutur bahasa Arab yang asli, dia tetap juga boleh baca Al-Quran. Dan Al-Quran ni dia tidak berubah. Okey. Seterusnya, bahasa Arab, bahasa yang paling lama, bahasa Arab dalam Al-Quran, bahasa yang paling lama sekali. Sebab apa? Tak ada lagi bahasa yang atas bumi ini dia boleh bertahan lebih daripada 1000 tahun. Lebih pada 1000 tahun ni tak boleh bertahan dah. Tetapi Al-Quran ini, bahasa Arab dalam Al-Quran ni, dia dah berusia dia lebih daripada 2000 tahun. Lama tak lama Al-Quran ni dia dah lebih daripada 2000 tahun. Sebagai contoh, kita tengok All English pada abad ke-12. Kalau malam-malam, kalau kita nak tidur, kita cakap good night, good night. Tapi kalau Old English pada abad yang ke-12, kita cakap Godness. Kita pun tak faham apa itu Godness. Tapi seterusnya, contohnya orang Belanda. Orang Belanda datang ke tanah Melayu, tinggal semua dokumen-dokumen dia, segala catatan-catatan dia di Malaysia. Andai kata hari ni dia datang nak baca balik segala catatan-catatan dia yang dia tinggalkan di tanah Melayu ni, mungkin susah untuk dia baca. Sebab bahasa yang bahasa ni dia selalu berevolusi dan tak boleh kekal lama. Tetapi Al-Quran ni dia boleh kekal selama lebih daripada 2000 tahun dah sekarang ni. Andai katalah contohnya bahasa Melayu sendirilah. Bahasa Melayu sendirinya dah 3 kali dah Dewan Bahasa dan Pustaka melaraskan bahasa. Laras bahasa sahaja bagi bahasa Melayu 3 kali dah tukar laras bahasa. Kalau kita tengok zaman-zaman dulu, zaman-zaman P.Ramlee, bahasa dia tu dah lain dah. Okey. Andai katalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bagi ceramah dengan gaya bahasa yang ada, yang digunakan pada dalam Al-Quran, semua orang boleh faham. Tapi andai katalah Nabi Isa yang bagi ceramah, tak ramai yang faham. Sebab Nabi Isa ni dia penutur bahasa Aramai. Bahasa penutur Aramai ni mother of Arabic and Hebrew. Bahasa Aramai ni mother of Arabic and Hebrew. Bahasa yang tertua di dunia, dan bahasa ni wujud lebih kurang 3000 tahun. Tapi kalau Nabi Isa bagi ceramah, mungkin kita tak boleh faham. Sebab penutur-penutur bahasa Aramai ni dah tak ramai dah.
di selatan Iraq, di belah-belah Mesir semua tu tak ramai dah. Yang tinggal-tinggal pun yang dah rare dah. Oleh sebab itu di Malaysia ni kita mewarisi qiraat Asim, riwayat Hafs daripada Tariq Syatibi, sanad berakhir dengan 5 sahabat, iaitu Zahid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Jadi kalau kita baca Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang kita baca dalam Al-Quran ni, dia sanad dia ni bersambung sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu mukjizat, salah satu daripada mukjizat Al-Quran juga. Okey, yang seterusnya, yang keempat, yang sering kita tahu, yang biasa kita tahulah, dalam Al-Quran ni dia terdapat banyak fakta-fakta saintifik, fakta-fakta saintifik yang dibuktikan sendiri oleh sains. Contohnya, dan kalau kita sekadar baca saja Al-Quran, kita tak tadabbur Al-Quran, macam kita tak dapat apa-apa lah. Kita baca, dah tak ada apa-apa. Tapi kalau kita baca Al-Quran ni dan kita ambil manfaat daripada dia, insya-Allah, orang cakap, insya-Allah kita boleh beramal tu lebih lagi, dan mempercayai dan beriman kepada Allah tu lebih lagi. Hati kita akan lebih beriman lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sekadar baca tak tadabbur, macam baca tak dapat apa-apa lah. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, Allah sekalian alam. Alam tu alam apa? Kalau orang yang tadabbur Al-Quran, yang dia faham alam tu alam yang sangat luas. Luas alam ni macam mana? Luas alam ni berapa besar luas alam ni? 2000 tahun cahaya, 20 bilion cahaya. Besarnya alam ni 20 bilion cahaya. 1 bilion cahaya bersamaan dengan 9,455 bilion kilometer. Besar tak besarnya 20 bilion cahaya. Allah menciptakan sebesar-besar matahari, dan Allah menciptakan sekecil-kecil mata lalat. Itu kalau orang betul-betul tadabbur apa itu Rabbul Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Tapi kalau kita tak tadabbur Al-Quran, kita tahu alam tu alam apa? Alam persekolahan, alam rumah tangga, alam perkahwinan. Tu yang saja. Kalau kita tak tadabbur Al-Quran. Okey. Kalau orang yang tadabbur Al-Quran ini, boleh dia tengok atas langit pun, dia tengok macam-macam bentuk bintang dan banyak beribu-ribu bintang. Ada satu kajian oleh Peter van der Kom daripada University Vinyl. Dia buat pengiraan bintang di langit. Bintang di langit ni dia ada 100 septilium. 100 septilium ni, cara tulis 100 septilium ni 100,000,000,000,000. Senang cerita kosong ni ada 21 kali. 100,000 ni 21 kali. Kali dengan 3 pula. Nak cakapnya
besar tak besar alam ini, banyak tak banyak bintang ni. Kalau kita sekadar baca saja Al-Quran, kita tak tadabbur Al-Quran, kita just cuma tahu baca lah. Baca apa? 28 huruf, 340,740 huruf, 114 surah, 240 makra', 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 30 juzuk, 60 hizib. Tu sahajalah. Kalau kita tak tadabbur Al-Quran, kita hanya baca Al-Quran. Fakta-fakta saintifik di dalam Al-Quran, contohnya kejadian manusia dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, peredaran matahari Yasin 38, alam semesta, Allah menjadikan alam semesta dalam surah Ar-Riyad ayat 47, predictable ataupun rahsia-rahsia besi dalam surah Al-Hadid ayat 25, cap jari yang kita selalu guna di telefon dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4, asal kejadian manusia dalam surah Al-Anbiya ayat 30, kejadian gunung dalam surah An-Naba ayat 3 ayat 6 sampai 7, pokok menghasilkan bahan bakar dalam surah Yasin ayat 80, dan atom sebagai benda kecil dalam surah Yusuf ayat 61, dan banyak lagi kajian-kajian saintifik yang ditulis di dalam Al-Quran, tapi sains membuktikan selepas adanya Al-Quran. Sains baru sahaja membuktikan fakta-fakta sains dalam Al-Quran. Dan dalam kajian, dalam satu kajian oleh Dr. Tariq, dalam bukunya Scientific Miracle in Al-Quran, beliau kagum dengan susunan Al-Quran, yang mana Allah menceritakan dunia ni sebanyak 115 kali, dan akhirat pun 115 kali, malaikat 88 kali, syaitan pun 88 kali, hidup 145 kali, mati pun Allah sebut 145 kali, faedah Allah sebut 50 kali, rugi pun Allah sebut sebanyak 50 kali, susah Allah sebutnya 114 kali, dan sabar Allah tulis juga 114 kali, lelaki ditulis 24 kali, perempuan pun 24 kali, iblis 11 kali, doa memohon perlindungan daripada iblis pun 11 kali, musibah sebanyak 75 kali, syukur pun 75 kali, zakat 32 kali, berkat pun 32 kali, muslim sebanyak 41 kali disebut, jihad pun 41 kali juga disebut, solat 5 kali, bulan 12 kali, tahun 365 kali, lautan Allah sebut dalam Al-Quran 32 kali, daratan Allah sebut sebanyak 13 kali. Kalau lautan bahagi dengan 45 kali dengan 100 sama dengan 71.1111. Daratan pula 13 bahagi dengan 45 kali dengan 100, jawapannya dapat 28.8888. Apabila dijumlahkan 71.111 tambah dengan 28.888
dapatlah jawapannya sebanyak 100%. Tu kajian daripada Dr. Torik, Dr. Torik dalam Scientific Miracle in Al-Quran. Oleh itu, ayolah kita tadabbur, walaupun sementara kita baca Al-Quran, kita belajar sikit-sikit dalam Al-Quran dan kita tadabbur juga Al-Quran. Moga-moga setiap yang Allah turunkan di dalam Al-Quran ini boleh membawa manfaat kepada kita. Tambah-tambah di dalam Al-Quran, di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, 3 amalan yang tidak boleh terpisah, iaitu siam, puasa, qiyam dan Al-Quran. Moga-moga kita mendapat kecintaan kita terhadap Al-Quran ini semakin bertambah. Sekadar itulah sembang-sembang. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.